Terima kasih Tan Sri Speaker. Saya pohon supaya diberikan masa yang lebih panjang kerana rang undang-undang yang kita bahaskan pada petang ini penting untuk menentukan masa depan negara kita. Kita tidak mahu orang asing yang menentukan kedaulatan negara kita. Kita mahu bahas supaya satu pindaan yang lebih mantap, lebih kuat untuk menjamin satu pilihan raya yang bersih dan adil. Apabila saya teliti pindaan Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 yang dibentangkan, ianya mengukuhkan lagi hujah saya bahawa majlis ini mesti menerima balik laporan minoriti yang kami cadangkan pada minggu yang lepas. Kerana laporan minoriti itu mengandungi isu-isu yang penting, fundamental issues untuk menjamin pilihan raya yang bersih dan adil, berbanding dengan pindaan yang dibawa oleh kerajaan yang tidak mencerminkan kesungguhan ataupun komitmen ke arah pilihan raya yang bersih dan adil. Sekadar pohon pindaan untuk istilah tempat mengundi jadi pusat mengundi, membuang undi ditukar kepada mengundi. Ini kita serah kepada Dewan Bahasa lah. Ya, Datuk. Tan Sri, ringkas saya nak tanya Gombak. Ada tak Gombak tahu ada berapa kes orang yang betul-betul pergi mengundi, dia pangkas lepas tu dia ambil kertas undi dia buang? Berapa kes yang SPR jumpa dan berapa ribu kes yang ada kes sampai nak pindah undang daripada yang penting-penting rupanya yang ni nak pindah. Kalau nak kira istilah Tan Sri dan Permesti, kita guna istilah belah bahagi. Siapa faham belah bahagi ni? Tapi kita tahu belah bahagi means what. Orang kampung pun tahu mengundi means what, buang undi means what. Jadi SPR dah ada statistik ke berapa ribu orang, berapa ratus ribu orang yang ambil kertas undi sebab dia silap faham buang undi tu, dia pergi buang undi tu ke longkang mana. Tan Sri, saya belum pernah dengar ada kes sedemikian. Sebab itu saya rasa pelik. Isu yang besar yang kita bincang dalam PSC tak dibawa dalam pindaan Akta Kesalahan Pilihan Raya. Isu-isu remeh, soal istilah, soal jarak, itu yang dibesar-besarkan dan digembur-gemburkan. Seolah-olah dengan tukar istilah, pilihan raya akan menjadi bersih dan adil. Tidak. Saya minta kalau boleh majlis ini menimbangkan semula, bawa masuk balik minority report. Biar kita bahas sebab isu yang kita kemukakan berdasarkan perbahasan dan perbincangan dalam PSC itu besar. Sebagai contoh, dalam PSC kita bincang supaya SPR diberikan kuasa untuk memastikan media dalam negara ini bebas dan adil. Malahan kita mencadangkan kepada SPR. PSC dalam laporan yang terakhir mengesyorkan kepada SPR untuk meneliti Fasal 2 Perkara 115 Perlembagaan Persekutuan. Di mana dalam Fasal 2 Perkara 115 Perlembagaan Persekutuan, SPR boleh meminta pihak berkuasa awam untuk memberikan apa-apa bantuan yang dapat dilaksanakan kepada Suruhanjaya dalam menunaikan tugasnya. Tugas SPR apa? Untuk menjamin pilihan raya yang bersih dan adil. Ini cadangan dalam PSC. Mengapa SPR tidak mengemukakan cadangan dan pindaan dalam perbahasan hari ini supaya mereka dapat teliti Fasal 2 Perkara 115 memberikan kuasa kepada SPR supaya media elektronik, media cetak dapat berlaku adil kepada semua calon yang bertanding, ke semua parti yang bertanding, supaya ada kebebasan media, ada akses media yang adil dan saksama. Tidak dibawa. Yang nak bawa soal istilah. Individu mana yang tak faham soal buang undi? Individu mana yang tak faham soal tempat mengundi? Sebab itu saya rasa kecewa setelah 6 bulan duduk dalam PSC. Kita bekerja kuat memberikan dukungan untuk penambahbaikan proses pilihan raya. Tetapi kerajaan Barisan Nasional tidak berminat. Kerana dia tahu kalau pilihan raya itu bersih, SPR bertindak secara adil, mereka akan tewas di semua negeri dan juga di Putrajaya, insya-Allah. Boleh. Itu Mak, boleh. oleh kerana kinambatangan bagi saya tadi, saya bagi kinambatangan. Terima kasih Gombak.
begitu apa ini bersemangat. Yang Mohon Gombak, sebetulnya kalau kira kecewa, kamilah di sini yang kecewa. Sebab Yang Berhormat tidak begitu memainkan peranan ke arah memperbetulkan keadaan. Jadi apa sebetulnya yang dibimbang oleh Yang Berhormat? Ketidakadilan. Sebetulnya Yang Berhormat tanding dua kawasan, Parlimen dan DUN. Dua-dua menang, majoriti besar pula itu. Kalau SPR tidak adil, tidak mungkin Yang Berhormat menang dua-dua. Sebab kalau di Sabah dia panggil itu tamak, dua-dua dia mau. Tapi menang juga. Terima kasih Kinabatangan. Kalau SPR itu bersih dan adil, kita menang di Putrajaya dah tahun 2008. Itu jawapan saya lah. Ya. Jadi pindaan yang dibawa dalam perbahasan Tan Sri Speaker bukan isu yang substantif ataupun isu pokok dan fundamentals, tetapi lebih kepada soal pentadbiran istilah yang sebenarnya mencerminkan ketidaksungguhan kerajaan untuk menjamin satu pilihan raya yang bersih dan adil. Saya juga bila melihat cadangan yang dibawa oleh PSC, itu media, kita cadangkan. Tak ada kesungguhan untuk bawa pindaan. Kita juga mencadangkan dalam PSC supaya SPR juga meneliti peruntukan-peruntukan bagaimana kita nak mewujudkan caretaker government. Sebab sekarang ni dalam tempoh pilihan raya, masa itulah resmi jalan. Masa itulah resmi projek. Masa itulah bawa hampers, bawa basikal, bawa benih padi di Tanjung Karang. Ni apa benda punya parti ni? Yang Berhormat, boleh? Langsung tidak ada satu pengawasan. Bila kita tanya dengan SPR, nanti duduk. Bila tanya SPR kata kami tak ada kuasa. Apa berlaku di mana ada menteri mencelah ni? Taklah sebab sebut Tanjung Karang ni. Saya tak kata. Itulah. Sebab Tanjung Karang. Saya tak kata ahli parlimen Tanjung Karang. Ya. Saya tak kata ahli parlimen Tanjung Karang. Ya sebab Saya beritahu benih diagihkan di Tanjung Karang. Okey. Ya Berhormat. Kota Belud boleh? Kepala sebab Tanjung Karang. Nak osir tak apa. Saya nak teruskan. Tak osir tak apa. Tapi janganlah osir benda. Janganlah jorok sangat tebuan. Tan Sri. Tadi saya bagi Bila tanya SPR tidak ada kuasa. Apa berlaku di Sibu? I help you, you help me. Tanya SPR, oh kami tak ada kuasa. Sebab itu kita nak bagi kuasa. Kami dalam PSC Tan Sri, saya, Kuala Kerai, Rasah, beri pengakuan dukungan kuat kepada SPR. Nak bajet berapa juta, sebut, kami akan sokong. Nak kuasa apa, kami akan sokong. Tapi yang dibawa soal istilah, ini yang kami tak faham. Bawalah pindaan yang memberikan kuasa kepada SPR untuk menjamin pilihan raya yang bersih dan adil. Soal caretaker government, kami cadangkan. Lihat apa mekanismenya, bagaimana kerajaan yang hadir, yang hari itu, kerajaan the government of the day, bagaimana mekanismenya. Okey, dia boleh kekal tetapi tak boleh lulus projek, tak boleh resmi projek, tak boleh lulus tender. Tak ada, tidak ada sebarang pindaan yang dibuat di dalam akta kesalahan pilihan raya. Boleh Kota Belud. Sebab itu kita ambil keputusan, kita kena tolak pindaan ini. Sekarang bawa satu pula pindaan, dah penghujung perbahasan bawa pindaan, diterima oleh majlis. Yang laporan minoriti yang begitu komprehensif, yang begitu lengkap, yang begitu detail, isu besar, ditolak bulat-bulat. Tetapi pindaan yang tak ada apa-apa pun diterima. Jadi boleh penjelasan sikit. Yang Gombak. Penjelasan sikit saya. Indah Mahkota. Tadi kata Kota Belud saya bagi. Terima kasih. Sehari suntuk dah awak bercakap. Yang Berhormat Gombak, saya nak tanya. Satu perkara lain, Parlimen hari ini, hari terakhir memperuntukkan 3/4 waktu hari ini untuk bincang soal yang dua perkara ni. Jadi saya pun terfikir juga bila Gombak sebut tadi perkara-perkara pokok yang mustahak seperti laporan-laporan minority report yang dibawa bersungguh-sungguh sampai kita ada pertengkaran besar minggu lepas, 2 minggu lepas, tidak dibawa langsung pada hari ini. Dan 3/4 masa digunakan untuk bincang perkara ni. Rasanya Dewan ini agak terkeliru. Saya tak tahu. Saya nak tanya pandangan Gombak. Apakah tindakan segera yang perlu kita buat untuk
membaiki keadaan. Sekali boleh Yang Berhormat. Kota Belud tadi. Terima kasih. Terima kasih. Dewan tidak terkeliru. Orang-orang yang terkeliru yang keliru. Gombak, saya sambung Yang sedikit Berhormat, sebelum minta penjelasan. Terima kasih pada Tan Sri dan kepada Gombak. Tadi Gombak kata pokok isu-isu yang besar, isu pokok, isu fundamental yang dicadangkan oleh jawatan kuasa, disetujui oleh parlimen ini, tapi tidak dapat, kita tidak masih melihat hasil atau cadangan daripada SPR macam mana melaksanakan. Contoh yang diberi adalah media bebas dan konsep caretaker government. Saya nak bagi satu contoh lagi. Saya perhatikan isu penting yang dibincang dalam jawatan kuasa di laporan pertama, pengundian awal, ya, disetujui, SPR setuju dengan cadangan ini dan dilulus di sini dan saya melalui usul, ya, pada bulan Disember. Dan inilah keputusan dia. Yang saya nampak dalam report, pindahan mesti dibuat kepada peraturan-peraturan pilihan raya. Perjalanan pilihan raya tahun 1981 dikata ini telah digubal. Mana peraturan ini belum dinampak. Peruntukan mengenai pengundian awal juga melibatkan pindahan berbangkit kepada peraturan-peraturan pilihan raya pengundian pos 2003. Borang-borang di dalam kedua-dua peraturan yang tersebut di atas serta borang-borang baru juga telah dipinda dan disemak oleh Jabatan Peguam Negara. Tapi mana dokumen itu? Sebab Tan Sri, ini penting sebab Seksyen 17 berkata, ini Seksyen 17 pada Akta Pilihan Raya tahun 1958 kata, dengan izin saya baca, all regulations made by the SPR must be laid before the Dewan Rakyat. Dalam perkara itu kita nampak untuk dawat kekal sudah kita ada, tapi inilah hari terakhir Dewan ini bermesyuarat. Tapi kita masih belum melihat semua dokumen-dokumen penting ini, peraturan dan borang-borang yang sepatutnya dibuat. Boleh sambung jadi, sekali, saya minta Gombak. pandangan Gombak. Boleh sekali, Gombak. Apakah yang SPR nak buat? Bawa perpindahan untuk tukar undi kepada buang undi atau buang undi kepada undi, ya? Tapi isu yang pokok masih belum dibuat. Minta penjelasan. Terima kasih Subang. Ini yang dibahaskan oleh ahli yang berhormat daripada Pakatan Rakyat. Kita mahu SPR menjadi satu institusi yang benar-benar bebas dan berwibawa. Jangan tunduk kepada tangan-tangan eksekutif, khususnya UMNO dan Barisan Nasional. SPR kena kembalikan semula keyakinan rakyat kepada mereka. Kita telah bincang dalam PSC. Point of order, Tan Sri Ketua. PSC telah bincang panjang. Point of order sekejap. Saya mau tanya speaker. Tuan Tua, ada tak terdaftar secara resmi dalam Dewan ni Pakatan Rakyat seperti yang ungkapkan oleh Gombak? Ada tak terdaftar di dalam Dewan ni Pakatan Rakyat? Tak apalah, kita tunggu pilihan raya yang ke-13 ni. Gombak, boleh bagi saya, Gombak. Ya. Tadi saya bagi ruang sikit. Tak apa, sikit saya respon sikit, dulu. sikit. Saya respon. Tadi dulu. saya bagi 2 kali, Ya, Gombak. betul, saya akan bagi. InsyaAllah. Saya berdiri, ya. Saya berdiri saja. Tak payah duduk. Tak, Peraturan bagilah. tak boleh berdiri. Peraturan kena duduk. Tadi ikut peraturan. macam juga, Gombak. Tak, saya tak nak orang Kota Belud malu sebab wakil rakyat tak faham peraturan. Duduk. Duduk. Tadi Gombak dah malukan. Jadi Tan Sri Speaker, sebab itu SPR kena tunjukkan komitmen mereka terhadap PSC. Ya. PSC ni dibentuk bukan oleh UMNO, dibentuk oleh Parlimen yang melibatkan semua pihak, dan kita telah memberikan cadangan yang penting, yang besar. Tidak ada soal media, tidak dibawa pindaan. Caretaker government tak bawa pindaan. Kemudian apa yang disebut oleh Subang tadi tentang undi awal yang dalam laporan terang-terang mengatakan perlu ada pindaan, bawalah pindaan. Istilah ni kami faham. Tak payah ubah dah. Itu kerja Dewan Bahasa dan Pustaka. Biar SPR ni nampak wibawa, sungguh-sungguh untuk bawa perubahan dalam agenda ke arah pilihan raya yang bersih dan adil. Terima kasih, Gombak. Boleh saya mencelah? Terima kasih, Macam, Gombak. sekejap. Terima kasih, Gombak. Saya terima Tuan Ngurusi, Tuan yang dipertua. Siapa mana satu ni? Gombak membangkitkan perkara. Kota Belud juga. Tadi kata Kota Belud. Macang. Sebab saya nampak Macang bangun dulu. Baik. Ni Tan Sri Dipertua, perkara apakah yang berhormat Gombak bersetuju dalam memperkatakan tentang pindaan yang lebih fundamental yang kita harap dimasukkan dalam akta kesalahan pilihan raya ini, selain daripada caretaker government, selain daripada capaian media yang lebih adil, ialah satu penjelasan yang jelas menerangkan tentang skop
perbuatan rasuah dan salah guna jentera oleh parti dan calon yang bertanding, jentera kerajaan. Ya. Apakah ini bermakna seolah-olah tidak jadi kesalahan perbuatan salah guna jentera rasmi kerajaan berupa dana, peralatan, premis, kaki tangan, ya? Kalau kita nak bandingkan dengan Malaysia tahun-tahun awal selepas kemerdekaan, zaman Tengku Abdul Rahman, bila bubar parlimen, Tengku ambil cuti sebagai Perdana Menteri. Dia turun ke kampung berkempen, masa itu isu api, ayak, jalan. Api, ayak, jalan, itu aja. Dan dia berkempen sebagai Presiden UMNO. Zaman tu, sekarang zaman kita lebih transformasi segala macam, tapi penggunaan jentera kerajaan itu terlepas daripada kawalan Akta Kesalahan Pilihan Raya. Jiran kita di utara, Tan Sri, Pekah Gombak Sedar, ada undang-undang yang boleh membatalkan kemenangan calon yang terbabit rasuah atau salah guna jentera kerajaan. Di India, apakah Yang Berhormat Gombak pernah dengar bagaimana kemenangan Indira Gandhi dibatalkan hanya sebab dia guna helikopter kerajaan ketika berkempen? Ini stesen kereta api pun letak bendera UMNO, ataupun masa pilihan raya Sarawak, ya, yang namanya Perdana Menteri itu boleh commute hari-hari dengan menggunakan jet eksekutif kerajaan. Ini yang saya maksudkan. Sebab itu saya tengok Gua Musang, dia boleh tentu mengesahkan waktu itu sebab ini orang lama, zaman Tengku tu dulu. Jadi yang saya maksudkan, Gombak, ialah Akta Kesalahan Pilihan Raya ini jangan hanya sekadar mengubah istilah, saya setuju, tetapi meninggalkan sama sekali penjelasan tentang skop perbuatan rasuah dan salah guna jentera kerajaan oleh parti dan calon yang bertanding. Tak ada langsung di sini. Itu sebenarnya isu fundamental yang saya anggap tertinggal. Apa komen? Terima kasih. Gombak, boleh bagi orang? Saya respon macam sekejap. Okey, saya berdiri.